Assalamualaikum. Hai. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat petang. Tengah buat apa tu? Tengah makan ke? Dalam kereta ke? Atau tengah shopping? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya makan examo sekejap ya. Kak Izzah memang kena makan examo setiap hari. Sebab apa? Kak Izzah banyak kerja. Kadang takut lupa, takut nak fokus, nak bagi semangat tu lebih sikit. Semangat tu insya-Allah nah. Examo ni adalah pemakanan minda untuk otak. Bagi kreatif sikit, bagi kuat ingatan, bagi rangsangan, bagi minat. Ya, insya-Allah dia sangat-sangat membantu. Dan bagusnya examo ni boleh mencegah daripada pelupa. Pelupa atau penyanyuk ya. Okey. Selamat petang kepada yang anda yang sedang on the way ke ya. Tak kisahlah apa anda buat, Kak Izzah doakan yang baik-baik saja untuk anda semua dan termasuk Kak Izzah. Semoga Allah murahkan rezeki dan panjang umur kita, insya-Allah, dan lindungi kita daripada segala bahaya. Okey, amin. Okey. Nama penuh Kak Izzah Nurhayati Izzah binti Abdul Aziz ataupun mudah mesra panggil Kak Izzah. Kak Izzah daripada Afiat Stores Setiawan di Setiawan Perak, di sebelah Pasar Raya Konsif, dan cawangan di Seri Iskandar dalam Ekonsif Iskandar. Okey. Sebelum tu Kak Izzah nak beritahu kebolehan Kak Izzah dan kepada Kak Izzah membantu anda mendiagnos tapak tangan anda, dan Kak Izzah tahu apa masalah anda, dan insya-Allah anda akan happy apabila masalah anda tu dapat diselesaikan. Okey. Yang pertama kali dengar live Kak Izzah ni, terima kasih Kak Izzah ucapkan. Yang dah biasa, terima kasih juga Kak Izzah ucapkan. Semoga anda semua tengok live Kak Izzah ni, sudi-sudi tolong like dan share kepada kawan-kawan anda di luar sana. Semoga sedikit sebanyak info yang dapat tu dapat membantu sahabat kita yang ada masalah ke, tak ada masalah ke. Mungkin dia beritahu kepada parent dia ataupun sahabat dia yang jauh, mana tahu kan. Sedikit ilmu tu kita like, kita share, dapat memberi manfaat, dan moga-moga kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang umur hidup kita. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. So, apa kita nak share hari ni tentang tajuk Kak Izzah tadi. Anda semua ataupun anak-anak muda sekarang, tahu tak anda ni ada masalah kolesterol? Tahu tak? Ada kolesterol ke tak ada? Macam mana nak tahu ada kolesterol ke tak ada kolesterol? Ramai yang tak tahu dia ni ada kolesterol ke tak ada kolesterol ke, tak tahu. Kalau orang-orang dewasa ataupun orang-orang tua, memang dia dah tahu dia ada kolesterol ke tidak dengan cara apa? Setiap hari, bukan setiap hari, kan ada 3 bulan sekali, 6 bulan sekali pergi cek kan. Daripada situlah mereka tahu mereka ada kolesterol ke tidak. Tapi anak-anak muda sekarang, mana nak tahu dia ada kolesterol tidak? Tak tahu pun. Kadang-kadang dah ada simptom pun dia tak tahu yang dia ada kolesterol. Bahaya tak? Sangat bahaya. Okey. Jadi anda perlu tahu, hai anak-anak muda, tolong tahu peringkat kesihatan kita ni okey ke tak okey ke, kena tahu. Sebab kesihatan main peranan yang sangat penting. Kesehatanlah yang memberi kita sumber kewangan, kesehatanlah memberi kita sumber kebahagiaan, kesehatanlah memberi sumber kita tak jadi stres, dan kesehatanlah segala-galanya. Betul tak? Kalau sakit dah tak nilai dah kesihatan tu. Sebab apa? Dah sakit barulah kita tersedar. Tapi keadaan sekarang ni kita dah tahu lebih awal, lebih mudah untuk kita nak apa? Mudah kita nak rawat, mudah kita nak cegah. Yang penting sekali apa? Cegah. Mencegah lebih baik daripada merawat. Itu kan bahasa orang dulu-dulu kata kan. Okay. Tak kisahlah kita muda ke, kita tua ke, tak kisah. As long yang paling penting pada diri kita sendiri ialah kita ada tak kolesterol. Adakah kita mengalami kolesterol?
Okey. Sebelum tu Kak Iza nak beritahu apa nama? Kempen Merdeka ni, kempen Merdeka ni kita dah war-warkan dalam FB sehingga 31 Ogos sahaja. Kempen kempen Merdeka 31 Ogos saja, dan anda akan dapat beberapa hadiah percuma yang menarik. So, yang mana tengok live Kak Iza ni, tolong tengok FB Kak Iza balik. InsyaAllah boleh jumpa. Ataupun tak apa, InsyaAllah setiap hari Kak Iza akan update kempen Merdeka. InsyaAllah boleh tengok nanti ya. Mungkin lepas ni Kak Iza akan update kempen Merdeka. Dan seterusnya nombor 2, kempen apa nama, kita buat lucky draw. Kita buat lucky draw start daripada 10 hari bulan hari tu hingga 31 Ogos juga kita buat lucky draw. RM RM150 ke atas anda akan ataupun anda layak join lucky draw. Okey, kita ada bagi 7 hadiah dan 7 pemenang lah, 7 pemenang. Ada menarik menanti anda. Mungkin anda salah satunya. Okey, jadi kalau anda nak tahu info-info tu boleh tengok FB Kak Iza, Oli House Setiawan, dan juga boleh WhatsApp Kak Iza atau tim Kak Iza. Okey, catat nombor. Okey, Kak Iza beritahu dulu ya. 019 464 0167 ataupun 019 641 6003 Encik Sal, 013 56 4509 Cik Wani, dan juga lagi seorang sekejap, cawangan Seri Iskandar, Cik Mimi, 013 5591 251. Okey, boleh tanya tim Kak Iza, insyaAllah dia orang akan bantu anda di luar sana. Nak tanya tentang kempen ke, lucky draw ke, tentang produk ke, boleh saja, tak ada masalah. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Okey, yang mampulah. Okey. Dan juga warga Seri Iskandar, untuk warga Seri Iskandar, Kak Iza nak share ni, nak beritahu kita dah ada Food Panda kat sana. Jadi anda yang nak dapatkan suplemen Oli House, boleh order melalui Food Panda Seri Iskandar. So nanti dalam FB Kak Iza akan update kan nama Oli House kita melalui Food Panda ya. InsyaAllah Kak Iza akan update nanti. Oli House Seri Iskandar boleh apa nama, order melalui Food Panda. InsyaAllah ya, mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan kita ya, InsyaAllah. So anak-anak muda sekarang tolong ambil berat tentang masalah anda yang anda tak tahu ni. Okey, bukan kita muda, memang kita muda ni kita akan sihat, tetapi jika kita tak jaga betul-betul dia akan memberi kemudaratan. Macam simple je perkataan kolesterol. Nampak macam alah kolesterol je. Nampak tak, perasan tak? Belum lagi kecil mana darah tinggi. Macam tu. Kalau orang kata buah pinggang, buah pinggang rosak, macam gerun sikit je lah. Tapi bila kolesterol ni, orang macam alah kolesterol je, InsyaAllah boleh hilang ataupun boleh turun. Macam tu. Tahu tak macam mana cara nak turun? Macam mana nak turun kolesterol tu kalau dah ada, dan apa simptom-simptom kita nak tahu yang kita ni ada kolesterol ke tidak? Tahu tak simptom je. Bagi anak muda yang takut nak pergi klinik, takut nak ambil darah, takut nak pergi cek, semua takut-takut lah ni, perasaan takut. Jadi nak tahu anda ada kolesterol ke tak, anda kena kena tolong Kak Iza. Anda boleh WhatsApp Kak Iza, tunjuk tapak tangan anda, dan Kak Iza boleh bantu anda, ada masalah kolesterol ke tidak. Dengan cara apa? Mudah sahaja. Pastikan ambil gambar sekejap ya. Ambil gambar, okey, tapak tangan tu bagi elok-elok, terang-terang, tegak-tegak sampai ni tau, sampai pergelangan tangan. Sebab di kawasan pergelangan tangan tu boleh ada, Kak Iza boleh tahu anda stres ke tak stres. Tu pentingnya sampai pergelangan tangan, dua-dua belah tangan mesti beritahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Itu satu. Kalau nak suruh Kak Iza tolong cek ada kolesterol tak ada kolesterol. Okey, misal ada nama penuh, okey, tulis tangan kiri ke tangan kanan lah, takat gambar tu. Dan kedua, mesti tahu umur. Mesti tahu umur.
pekerjaan, nombor handphone tu mestilah kan. Pekerjaan, berat badan. Berat badan. Kalau ada sejarah sakit tu berilah tahu sikit. Mungkin saya pernah jatuh dulu ke, ataupun saya pernah ni. Kalau nak bagilah, tak nak bagi pun tak apa. Itu sejarah saja. Okey, mesti ada detail yang Kak Izzah cakap tadi. Mudahlah Kak Izzah nak bagi feedback balik. Tapi kalau just bagi nama je, tunjuk tapak tangan, mana boleh. Siapalah nama? Siapa ni, lelaki ke perempuan? Jantina tu sangat penting Nama, nombor handphone, jantina, berat badan, umur. Kalau boleh pekerjaan tu kena ada. Pekerjaan bukan Kak Izzah nak sibuk pasal pekerjaan, tak. Mesti sesuatu perkara tu berlaku relate dengan pekerjaan kita juga. Okey. Okey, itu dah sebahagian Kak Izzah nak beritahu. So, anda yang tengok ni tolong komen. Kalau okey, tulis okey. Kalau tak okey, tak tulis je tak okey. Mungkin cara ni tak jelas ke, sekejap Kak Izzah betulkan. Okay, harap-harap boleh dengar lah kot tu. Okey, so far okey. Okey, sebenarnya kalau ikutkan tajuk ni sambung yang semalam, tahu. Hari ni bahagian apa? Bahagian ibu jari. Ibu jari dan usus Kak Izzah cakap. Tapi Kak Izzah campurlah sikit campur sikit. Tapi lebih hari ni nak lebih pada kolesterol, sebab Kak Izzah nak bantu anak-anak muda yang sekarang. Anak muda sekarang ni pun dah ramai ada masalah sakit kolesterol ataupun kolesterol tinggi. Okey. Jadi Kak Izzah nak bantu anak-anak muda sekarang sibuk bekerja, sibuk belajar, macam-macam sibuk lah, senang cakap dan tak ambil kisah tentang masalah kolesterol. Dan tambahan pula PKP ni, dulu kita kan banyak duduk rumah, jadi makan tidur, aktiviti kita kurang jalankan. Jadi aktiviti kurang pun boleh menyebabkan kolesterol juga, betul tak? Yang paling penting anda kena tahu simptom kolesterol. Sangat penting. Macam mana nak tahu simptom-simptom kolesterol orang yang ada masalah kolesterol ni macam mana? Yang dah tahu okey, alhamdulillah. Yang tak tahu sikit-sikit boleh belajar, dan seterusnya kalau nak tahu boleh WhatsApp personal ke Kak Izzah, dan Kak Izzah cuba bantu seboleh yang boleh lah sebab kadang Kak Izzah tengok yang datang walk-in ke kedai Kak Izzah, bila dia datang walk-in, dia mengadu, saya ada kolesterol saya 6-7. Ada juga macam tu. Lepas tu ada yang cakap, Kak Izzah, dan jantung selalu berdebar-debar. Ada juga cakap macam tu. Dan ada juga yang cakap itu, saya selalu sesak nafas lah. Banyak peringkat yang kadang-kadang tak sama kita punya masalahan tu. Tetapi masalah tu berpunca dari apa? Kolesterol. Berpunca daripada kolesterol. Jadi topik kita hari ni kolesterol. So yang sambungan besok tu kita akan sambung besok lah, insyaAllah Okey. Kolesterol ni ada yang peringkat rendah tu alhamdulillah. Kalau peringkat tinggi tu tolong berhati-hati. Okay? Kolesterol ni dia makan dalam. Dia makan dalam. Kak Izzah pernah ada kolesterol. Pernah. Ini pengalaman sendiri pernah ada kolesterol. Masa tu mula-mula lah belajar cek saraf tapak tangan ni, belajar cara diagnose tapak tangan. Masa tu dulu belajar. Dia kata kenapa ni? Rupa-rupanya bila kita belajar, kita tahu kita dah ada sistem kolesterol. Tapi macamlah kita tak tahu kan macam ni rupanya orang kolesterol simptom macam ni. Jadi bagusnya kalau kita tahu, so kita boleh mencegah dia. So Kak Izzah nak share kolesterol ni, dia ada tengok tapak tangan. Okay, tengok tapak tangan anda sekarang. Okay, tengok betul-betul. Okay, mudah saja, tak susah. Tetapi ini just general je, general saja. Bukan spesifik, general saja. Okay, bila kita tengok tapak tangan kita, hujung-hujung jari kita warna merah. Bukan setakat hujung jari saja, tapi tangan kita banyak warna merah. Cuba cek. Ada tak merah? Okey.
Nampak tak tangan Kak Izzah tak ada merah kan? So Kak Izzah dah check dah memang ni. So anda yang ada ujung jari merah-merah, tapak tangan ada merah-merah dan berbintik-bintik sikit, merah lah orang cakap lah, merah sangat. Bukanlah merah menyala, merah-merah. So dan ujung jari pun merah-merah, itu menandakan anda ada kolesterol. Dan juga kena tengok simptom-simptom lain. Simptom dia apa? Kebas-kebas dan ujung-ujung jari. Anda suka marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Ada je tak kena, marah. Macam tu, dia punya emosi tu dah tak stabil. Orang yang emosi tak stabil ni, tu tandanya orang yang ada kolesterol. Okey. Kadang-kadang dia ada tanda juga dekat muka dia. Muka dia ada biji-biji ataupun kita panggil kutil-kutil. Biji-biji kutil-kutil tu adalah tanda kolesterol. Tapi kutil-kutil tu ada dua maksud. Ada yang maksudnya memang daripada genetik. Genetik dia daripada lahir. Tu okey lah, kita faham lah, itu ada keturunan dia. So yang tak ada, lahir ni tak ada macam tu, tapi dah umur dah 20-an, 30-an, 40-an, bila dia tengok ada kutil-kutil kat mata-mata dia. Ada setengah tu atas mata, ada di bawah mata, ada dekat sini, ada dekat sini, kat sini. Itu adalah tanda anda ada kolesterol. Kak Izzah sendiri pernah ada kolesterol dulu, tahun 2015, 16. Itulah 15. Masa kita tak tahu kan. Okay. Rupanya Kak Izzah kata, kenapa lah ada macam ni? Rupanya ada kolesterol. Daripada situlah Kak Izzah kata, alah tak lawa lah muka jadi macam tu. Memang muka kita takkan lawa tau. Sebab anak saudara Kak Izzah ni cerita anak saudara Kak Izzah pangkat 2 pupu lah ya. Muka dia penuh dengan kolesterol. Sampai Kak Izzah cakap, tolonglah buang masalah ni, nanti bahaya. Kak Izzah cakap macam tu. Dia bukan genetik, tapi dia dah ada kolesterol disebabkan pemakanan dia. Jadi orang yang ada masalah kolesterol ni disebab nombor yang utama puncanya ialah suka makan berlemak, suka makan berminyak. Itulah punca yang utama dia. Suka makan berlemak, berminyak. Contohnya lemak apa? Lemak daripada daging, lemak daripada ayam. Okey? Masakan dia suka makan yang berminyak lah. Minyak macam goreng-goreng. Apa lagi? Yang banyakkan guna minyak lah. Minyak ni yang jenis yang recycle, tahu tak? Dia minyak ni dia tak boleh makan yang sekali masak tak buang, makan masak lagi. Kalau 3-4 kali masak, dia dah jadi lemak yang tak sihat. Dia akan membuatkan seseorang tu mudah dapat kolesterol. Contoh kat rumah kita goreng ikan. Sayanglah nak buang. Yelah minyak kan, nanti nak kena beli baru kan. So kita pakai lagi. Okey, sayang lagi tu, elok lagi lah. Okey lagi lah warna apa, simpan lagi. So kita pakai lagi. Nampak okey lagi ni, boleh pakai lagi ni, tak hitam pun. Faham tak? So kita goreng lagi. Itulah menyebabkan kolesterol. Sebab dia kata sayang nak buang. Jadi berkali-kali dia guna minyak tu. Itu yang menyebabkan kolesterol. Jadi contoh kadang-kadang kita makan KFC, betul tak? Boleh lah makan, bukan tak boleh. Tapi adakah kita tahu minyak yang dia pakai tu recycle. Goreng dia recycle. Kita tahu tak? Memang kita tak tahu. Sebab mana-mana pun orang nak jimat tau. Tapi Kak Izzah tak katalah KFC buat macam tu. Contoh Kak Izzah kata mungkin tapi tak. So far KFC okey. Okey, tak ada masalah. Cuma terutama sekali kalau kita yang masak kat rumah, kita jangan pakai atau guna berkali-kali. Guna berkali-kali, at least 2 kali cukuplah. Jangan sampai 3 kali. Sebab memang kita sayang, tetapi risikonya kolesterol. Dan juga suka makan daging, suka makan ayam, ikan tak mau langsung. Itu pun mengakibatkan mudah dapat kolesterol. Maknanya makanan yang berlemak, makanan berminyak, makan berprotein tinggi, yang berlemak tinggi, dia akan mempengaruhi kolesterol tu lebih cepat, sangat membahayakan. Jadi kita kena hati-hati. Jika kita kolesterol kita tinggi,
dia akan apa? Mengganggu pada apa? Jantung. Jantung hati kita ni. Jadi bahaya tak? Sangat bahaya kan? So anda berhati-hati sebab Kak Izzah pernah rasa kolesterol. Kak Izzah tahu orang yang ada masalah kolesterol memang dia membahayakan diri dia. Di samping tu dia akan mengganggu sentral jantung kita. Takut apa tersumbat, takut kena masuk stent, saluran sempit. Kita takut saluran sempit saluran darah tu tak lepas. Bila perjalanan darah tu tak lepas, anda tersangkut. Bila sangkut, kolesterol tinggi, dia boleh pecah, dan pecah dia akan menyebabkan masalah nyawa lah, ya. Jadi kolesterol ni dia relate dengan jantung kita. Memang kita relate automatically. Bila keadaan kita kolesterol tinggi, dia memang mengganggu jantung. So macam mana kita nak tahu yang kolesterol tu dah ganggu jantung kita? Contohnya kolesterol dah tinggi, dah border. Contohnya ada customer dia datang, dia kata kolesterol dia 8, sekarang dah 6, dah turun. Dia kata baru nak turun, tapi dia dah risau dah. Tu pun dia kontrol dah pemakanan dia kata. So macam mana kita nak turun 4, 5, 5, 4, 3, 2 ni, kalau boleh bawah daripada 2 lah. Jadi macam mana kita nak kontrol? So kena ambil makanan apa? Suplemen yang bernutrisi tinggi, yang membantu menurun kolesterol ke tahap yang normal. Jadi sumber-sumbernya dia ada apa? Daripada minyak zaitun, minyak habatus sauda, D5 dan juga cukatin. Itulah makanan khas untuk yang ada masalah kolesterol tinggi, nak turun ke stabil, nak menurun ke ke tahap yang 2 lebih, insya-Allah boleh. Ambillah setiap hari minyak zaitun, minyak habatus sauda, D5 dan cukatin. Setiap hari istiqomah, insya-Allah boleh turun. Masya-Allah boleh turun. Sebab Kak Izzah sendiri yang amalkan, Kak Izzah tahu dah turun. Kak Izzah ni atas testimoni kita sendiri, testimoni akak sendiri. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah semua turun. Okey. Jadi kalau kita tak beramal cara-cara macam tu, kita kena makan ubat kolesterol, kita kena makanlah seumur hidup kita ubat kolesterol tu. Kalau tidak, nanti dia akan mengganggu kolesterol kita. Bila mengganggu kolesterol kita, dia akan lebih teruk lagi, dia akan mengganggu jantung kita. Apa simptom masalah jantung? Apa simptom kita? So kolesterol ni akan relate dengan jantung. So simptomnya apa? Simptomnya anda akan rasa mudah berdebar-debar. Berdebar-debar je. Macam tu lah ya, berdebar je. Jadi anda rasa ya Allah cepat letih, cepat lesu, macam tu. Sekejap ya, Kak Izzah ambil contoh Tolong je ambil minyak zaitun D5, pati D5 dan juga cukatin. So Kak Izzah nak ni atas Kak Izzah sendiri ya. Kak Izzah memang implement ataupun memang amalkan setiap hari, alhamdulillah dengan izin Allah. Memang cukatin. Alhamdulillah memang dah turun. Dulu mata Kak Izzah ni ada isi lebih. Itu kita panggil kutil-kutil ataupun isi lebih lah. Bukan isi lebih, dia kolesterol lah, nak cakap macam putih-putih kolesterol. Masa dulu Kak Izzah dah stres dah. Dah stres. Sebab apa? Kolesterol kan, main-main ke kolesterol. So Kak Izzah dah stres sebab Kak Izzah tengok ya Allah ada kolesterol. Kak Izzah tahu, bila tahu ada kolesterol lagilah stres. Betul tak? Jadi Kak Izzah buat macam mana? Kak Izzah risau lah sangat. Ya Allah, muka jadi tak lawa. Orang yang ada kolesterol kat muka ni, muka dia tak lawa. Bukan tak lawa macam mana, dia punya putih-putih tu nampak mencomokkan muka kita. Bila kita buat make up pun dia masih nampak, dia tak boleh hilang. Jom Kak Izzah buat macam mana dulu tau. Dulu ada sabun gelenggang tau. Sabun gelenggang ni sangat bagus. Ni produk Dr. Azizan. Sabun gelenggang ni dia boleh hilang lebihan kolesterol. Lebihan kolesterol. Kak Izzah dulu, Kak Izzah ambil dia punya tu, Kak Izzah suka bubur kat sini. Tempat yang ada kolesterol dia, sebab gelenggang ni panas ya. Dia panas. Jadi Kak Izzah bubur ni setiap kali mandi, Kak Izzah gelintir. Kak Izzah bubur, lama-lama hilang, tanggal.
Bila tanggal tak ada dah. Masya Allah. Dulu dekat sini, kat sini. Memang tak cantik dulu. Dia jadi macam seketul dekat sini, kat sini. Ada perasan tak kalau anda yang ada kolesterol yang tinggi, dia ada biji-biji kat sini, biji-biji kat sini. So Kak Izzah pakai sama gelenggang. Sebab bila lama-lama gelenggang tu kapan dia tangga hilang. Alhamdulillah. So dulu ada kat sini satu. Pun sama, Kak Izzah suka buat macam tu. Alhamdulillah hilang. Sekarang dah tak ada dah. Tapi apa yang Kak Izzah nak share, itulah pengalaman Kak Izzah. Bila ada kolesterol memang kita rasa stres, kita rasa macam kurang menarik lah, macam tu lah ya. Orang akan nampak kita punya tu. So nak merawat, dia kena mesti ada ni. Kak Izzah dulu memang merawat pakai minyak zaitun. Okay, Kak Izzah merawat pakai minyak zaitun. Ada 5, ada cuketin, masa dulu tak ada lagi minyak habatus sauda. Tapi Kak Izzah beramal dengan 3 ni, alhamdulillah. Kolesterol dah turun, sekarang pun dah turun, alhamdulillah. Memang tak ada kolesterol, insyaAllah. So inilah barang-barang dia. Jadi sekarang ni ada kelebihan lagi bagus lah. Bila ada habatus sauda lagi bagus, kesan dia lagi cepat. So bila kita amal ni, insyaAllah kolesterol kita boleh turun seperti normal, insyaAllah. So berbalik pada Kak Izzah beritahu simptom tadi. Kalau kolesterol terlalu tinggi, dia akan ganggu pada jantung kita. So pertama sekali Kak Izzah cakap, kita akan rasa mudah berdebar-debar. Itu dia dah ganggu dah. Okay. Kedua, kita akan cepat letih, lesu. Memang letih, lesu, macam tak larat nak buat kerja, rasa malas je. Okay. Ketiga, kita mudah terkejut. Sebenarnya tak ada apa pun, tapi terkejut lebih. Baru nak cerita je terkejut. Macam tu. Dan juga keempat, kita akan rasa bahagian kiri kita berdenyut-denyut ataupun terasa sakit. Dan simptom jari-jari kita semua dah kebas-kebas, dah tak terasa. Pegang pun dah macam tak rasa. Faham tak? Saraf kita ni dah tak rasa dah. Dah tak rasa dah. Sebab apa? Darah dah blok. Darah dah tak boleh melepasi halangan ke normal dah. Maksudnya contohnya, darah kita tu sampai sini saja, dia tak boleh lepas dah. Sepatutnya kena lepas sampai sini, tapi dia tak boleh. Dia blok. Jadi dia blok sini, semua dia blok. Kan jantung pun dia blok. Itulah membuatkan seseorang tu cepat penat, cepat letih, berlaku sesak nafas. Itulah kadang-kadang. Dan ada juga masalah dia sakit urat belakang, urat belikat. Sakit urat belikat tu, tak urat belikat. Masya-Allah, urat belikat ni urat dia rasa tegang, urat sini kan tegang, urat belikat berasa tegang sangat, dia kata macam tak selesa. Itu dah teruk lah ya. Anda jangan ambil ringan perkara macam ni, sebab dia akan mengganggu kita punya jantung dan kita takut membahayakan jantung kita, insyaAllah. So inilah akibatnya kalau ada kolesterol. So anak-anak muda sekarang kalau dengar, hati-hati. Puncanya apa? Puncanya banyak lah. Macam kita tadi, pemakanan, minyak-minyak, makanan berlemak-lemak. Tapi bila dah ganggu jantung ni, kolesterol apa disebabkan ganggu jantung disebabkan kolesterol kita tadi, kemungkinan kita ni genetik, dan kemungkinan juga puncanya ada kita terlalu stres. So stres pun membuatkan seseorang mudah ada masalah jantung juga. Ya? Terlalu stres dia akan mengganggu jantung. Jadi sangat bahaya. Jadi jangan ambil ringan. Untuk terutama sekali anak-anak muda, jangan ambil ringan benda perkara-perkara macam ni. Jantung ni adalah kita kena faham. Jantung kita kalau stop, automatik kita stop. Buah pinggang kalau rosak, kita dialisis. Bila kita dialisis, sekurang-kurangnya kita boleh hidup. Tu tak? Cuma kita kena dialisis. Tetapi kalau jantung stop habis. Macam mana kita nak bernyawa? Jadi penting tak jantung. So anda kalau ada kolesterol, hati-hati. Sangat bahaya kolesterol. Terutama orang muda ni dia ambil ringan. Ambil remeh-temeh. Kak Izzah kadang-kadang kesian bila datang jumpa orang kat kedai Kak Izzah kan, nak cakap takut terasa hati. Kalau tak cakap tak sampai pula ilmu tu. Jadi selalu Kak Izzah cakap, Kak Izzah diagnose.
Sebelum nak cari suplemen, Kak Iza diagnose. Sebab dari segi bila Kak Iza diagnose tu, Kak Iza boleh bantu dia. Kak Iza beritahu ibu tangan cik ni memberitahu bahawa cik ni ada kolesterol. Jadi cik kena rawat lah. Betul tak cik ada simptom ni? Simptom berdebar-debar. Kolesterol dah tinggi kan? Simptom berdebar-debar, dia dah ganggu jantung sikit kan? Cepat letih, betul tak? Mudah-mudah atau terkejut-terkejut sikit, kadang terasa sakit kat dada, betul tak? Kadang dia orang mengaku, ya saya memang ada perasaan macam tu, tapi saya tak tahulah saya ni ada kolesterol ke tidak. Sampai tahap tu. Jadi tolong ambil berat ya, sebab nyawa tau, nyawa. Nanti kalau cik ada duit banyak-banyak pun, kalau kolesterol dah teruk, dah saluran tersumbat, nanti kita nak buat macam mana? Kita terpaksa operation. Jadi bila saluran kita tersumbat, darah tak sampai, pertama sekali kita takut apa? Pecah. Bila pecah, macam-macam boleh jadi, stroke lah, itulah, inilah, semua boleh jadi. Jadi sebab saluran pecah, kalau pecah ke otak, automatically kita akan jadi macam kan orang terparalyzed kan. Jadi bila terlalu kolesterol terlalu tinggi, dia efek jantung, jantung kita akan tersumbat, doktor akan buat operation. Bila melalui operation memerlukan duit yang sangat banyak. Ada orang sampai belah-belah ribu. Tapi apa yang kita nak share sebagai panduan ya, ada customer Kak Iza, dia ada masalah kolesterol dah terlalu teruk, doktor dah buat appointment dengan dia untuk dia buat operation tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dia masa tu Kak Iza jual dekat Parik tau. Bila Kak Iza jual kat Parik, dulu kita buat open table kan. Jadi kita jual, kita cakap, dia kata saya nak cari ubat kolesterol. Kak Iza cakap makanlah minyak zaitun. Dia macam mula-mula tak percayalah nak makan minyak zaitun untuk kolesterol. Minyak kan, makan minyak lagi lah kolesterol. Dia berfikiran macam tu. Rupanya kita explain kat dia, minyak zaitun tidak sama dengan minyak lain. Minyak zaitun memang khas, ini fakta dunia, dan pakar-pakar dunia dah memberitahu dalam minyak zaitun boleh menurunkan kadar kolesterol ke normal. Itu memang pakar dunia. Kalaulah anda tak percaya, research. Kalau datang ke kedai Kak Iza, ada satu research tu kita ambil daripada mana ya? Lupa dah. Daripada Allah lupalah. Dia memang bagi tahu minyak zaitun khas untuk kolesterol. Bila kita makan minyak zaitun tu satu sudu pagi, satu sudu malam, sebab dia adalah minyak yang molekul yang halus, unik, dan mempunyai antioksidan dia tinggi. Dia boleh tembus saluran darah kita yang tersumbat. Macam tak percaya kan? Tapi itulah realnya. Ini dunia punya kajian, pakar-pakar dunia memberitahu minyak zaitun boleh merawat kolesterol turun ke normal bila kita makan dia setiap hari secara konsisten selama mesti ambil masa lama juga lah ya. Kena konsisten dan jaga pemakanan yang tak patut makan, jangan makan. So dia boleh tembus saluran kita yang tersumbat sebab dia adalah molekul yang halus dan unik, dan dia punya polifenol sangat tinggi, antioksidan dia berkali-kali ganda, terutama macam minyak zaitun olive 30 kali ganda. Dia punya khasiat dia boleh tembus saluran darah yang tersumbat. Jika saluran darah kita tersumbat disebabkan lemak-lemak yang menghalang daripada perjalanan darah tu tersekat, insya-Allah minyak zaitun boleh menebus, boleh membuka saluran tu dan boleh melancarkan penyerahan darah dia, insya-Allah. Memang boleh. Ternyata sebab Kak Ida cakap tadi, customer yang dekat Parik tu dulu, dia dah nak operation dah, dan nak operation, doktor bagi date dekat dia, tarikh dekat dia untuk operation. Dengan izin Allah, dia istiqomah makan, alhamdulillah. Bila dia nak pergi check up, doktor macam terkejut, turun kolesterol dia turun. Kolesterol dah turun, macam doktor kata, extend dululah, tak payah nak operation lagi. Faham tak? Extend date tu, tarikh tu. Sebab dulu dah tersumbat, nak kena operation. Biasa kalau operation, kalau tersumbat satu, okey lagi lah, okey lagi, tak teruk sangat. Dua tu dah teruk, tiga dah teruk. Tapi kalau tiga-tiga tersumbat, itinerary kita tersumbat, saluran jantung kita pun sangat bahaya, dan saluran darah tu tak boleh melepasi halangan yang nak tembus ke organ-organ lain, dia akan membawa pada kematian. Sebab itu kolesterol ni
Kalau peringkat 1 tu boleh lagi lah, kedua, tiga tu kena jaga tu, sebab datang kadang-kadang doktor kata nak kena operation sebab takut mengancam nyawa. Jadi alhamdulillah customer tu dia tak payah operation dengan izin Allah, dia mengamalkan minyak zaitun. Masya Allah. Ini testimoni yang betul lah, Kak cakap, tak tipu, memang betul. Sebab masa tu tahun 2017 tak silap, 2017. Pak Cik tu nama Pak Cik, dia cikgu. Alhamdulillah bila dia cakap, dia beritahu, dia panggil Izzah lah dulu Alhamdulillah Izzah tak operation dah, sebab doktor kata dah terbuka dan kolesterol dah turun. Masya Allah. Memang seronok lah, happy lah kita dengar, sebab kalau tidak dia kena bayar berbelas-belas ribu nak pergi operation. Tapi dengan izin Allah, bantuan asbab dia makan minyak zaitun, dan masa tu dia makan minyak zaitun dengan cukatin bukan makan minyak zaitun saja. Asbab dia makan minyak zaitun dengan cukatin, dengan izin Allah kolesterol dah turun. Masya Allah. Dan selamat duit dia kata, ya Allah selamat duit dia. Semenjak itulah dia mengamal minyak zaitun. Keyakinan dia tu dah, orang kata 100% yakin minyak zaitun boleh. Itu sebab minyak zaitun hebatnya disebut dalam Quran sebanyak 7 kali makanan barokah. Barokah maknanya apa kita dapat barokahnya. Khasiat tu yang akan memberi perubatan dalam diri kita. Jadi anda berhati-hati, jangan ambil ringan. Okey. Sebab kolesterol dari peringkat awal kita tak nampak dia, cuma orang yang tahu saja boleh beritahu dia, okey, cik dah ada kolesterol, puan dah ada kolesterol, so kita kita beritahu sebelum benda tu lebih mendarat. Sebab kolesterol ni dia tak lain, dia mesti pergi ke jantung. Dia akan pergi ke jantung. Jadi ramai yang customer sekarang bila walk in dia cakap, doktor kata nak operation, ada orang nak gabra dah, sebut nak operation dah takut dah, sebab jantung kan, kalau berhenti jantung tu sekali dengan kita lah berhenti. Faham tak? Boleh kan? Jadi ada orang bila nak sebut operation pun dah takut, sebab nak operation ni orang kata kan 50-50 je, ke situ je. 50 mungkin boleh baik, 50 tak boleh baik. Dan senang cakap, kalau ada rezeki kita, Allah panjangkan, alhamdulillah kita panjang umur. Tapi kalau kita ditakdirkan, kita nak macam mana kan. Tapi kalau boleh, cegahlah daripada berlakunya pembedahan atau operation. Cegah dulu, rawat dulu, turun dulu. Cuba sedaya upaya, orang kata beramal dengan makanan yang bernutrisi tinggi, yang asli, yang organik, natural, semula jadin. Sebab terbukti, ramai dah terbukti, maka minyak zaitun boleh menurunkan kadar kolesterol dengan cepat, insyaAllah. Cuma kena tahu tahap anda di peringkat mana. Kalau peringkat anda baru-baru saja lagi, okey je makan minyak zaitun ni pun dah boleh nampak kesan. Tetapi jika kolesterol anda tahap yang agak tinggi, saya selalu galakkan, ambillah Olive Power Up ataupun OPU. Itu lebih bagus. Maksudnya Olive ni dengan OPU tu makan bersama-sama, kesan dia lebih bagus dengan bersama-sama cukatin. Kenapa kena, saya suka highlight cukatin. Kenapa? Sebenarnya ramai orang tak tahu cukatin ni khasiat dia. Cukatin ni dia sebenarnya dia membuang makanan yang beracun dalam badan kita, ataupun dia membuang toksin dalam badan kita, atau dia membuang uric acid tinggi dalam badan kita. Orang yang ada masalah keratin tinggi, contohnya uric acid tinggi dalam buah pinggang. Okey. Kejap ke atas. Okey. Orang yang ada masalah protein tinggi dalam buah pinggang dia, kemungkinan besar dia boleh kena dialisis. Akan membuatkan dia akan ada masalah dialisis. Jadi takut nak dialisis. Kalau kita takut nak dialisis, memang takut. Bayangkan tebuk sana tebuk sini, nak buat tapak tu dia tebuk tau. Masya Allah. Lepas tu seumur hidup lah kita kena dialisis. Ada seminggu sekali, ada seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali. Kak Izzah memang takut, na'udzubillah, minta pada Allah jauhkan daripada perkara-perkara macam tu. Sebab bila keratin tinggi, protein tinggi dalam buah pinggang, itulah membuatkan masalah pada buah pinggang dia. Jadi itulah Kak Izzah galakkan, makan apa? Minyak zaitun, cukatin, delima. Makanan-makanan ni, makanan yang organik ni, natural ni, dia pertama sekali organik, natural, tak datang kesan sampingan dan selamat dimakan oleh sesiapa saja.
kan. Kedua, bila kita makan ni bukan setakat kolesterol saja kita nak rawat kolesterol, tetapi pada yang masa sama kita boleh rawat berbagai masalah dan mencegah daripada pelbagai masalah berlaku dalam badan kita. Contohnya Cukatin, khasiat dia apa? Toksin, buang uric acid, bersihkan kolon, orang yang ada masalah sembelit, orang yang ada masalah masalah penkencingan, maksudnya senang cakap kencing lah. Orang ada masalah kencing, bahagian kencing, dia punya air kencing dia kuning sangat, dia punya air kencing dia macam air teh, dia punya air kencing dia berbau, dia punya air kencing dia urun semut contohnya ya. Dan kencing tak lawas, kencing berdarah, kencing tak puas, kencing sakit, itulah gunanya Cukatin untuk nak merawat. Cukatin bagus, dia nak bersihkan, dia nak membersihkan buah pinggang kita ni, tapi penapis buah pinggang kita lah, ginjal kita tu, dia nak bersihkan. Umpama kat rumah kita sinki kita tu basuh macam-macam, ikan tu, lemak tu lah, sambal tu lah, kicap tu lah, macam-macam tu. Lama-lama di dalam tu kan dia berkerak, tu tak berkerak, tu paip rumah kita ni kan berkerak kan. Jadi umpama macam tu lah ya. Bila kita makan Cukatin, dia akan bersihkan semua melalui air kencing kita, bersihkan melalui najis kita, dia bersihkan kita punya tu melalui perkumuhan, perpeluhan. Itu yang bagusnya. Jadi bila kita beramal dengan minyak zaitun, pati delima, Cukatin, dan tambah lagi nak bagus minyak habatus sauda, sebab dia pada masa sama minyak habatus sauda pun boleh menurun kolesterol. Jadi bila kita beramal dengan makanan yang organik, natural, alami ni, insya-Allah kolesterol kita akan turun dan masalah lain pun akan turun, dan insya-Allah yang lain kolesterol boleh baik dan masalah lain pun boleh baik insya-Allah. Tapi kena apa? Pengorbanan. Pengorbanan tu macam mana? Pengorbanan pada diri kita sendiri. Setiap hari kena konsisten. Kalau tidak, anak-anak muda sekarang kena makan ubat. Makan ubat seumur hidup. Makan ubat kolesterol, setiap hari makanlah. Macam tu. Tapi kalau kita makan suplemen, malah menurunkan kolesterol dalam badan kita. Badan kita sihat, bertenaga, tak lesu, tak letih. Masya Allah, sangat best. Dan delima ni bagus apa? Untuk otak-otak, untuk sendi-sendi. Terutama delima sangat bagus untuk wanita yang ada masalah period, hormon, period tak lancar, period sikit-sikit, apa lagi, segugut, keputihan, sis, fibroid. Sangat bagus, sangat sesuai ambil delima. Masya Allah, itulah hebatnya delima, buah syurga yang disebut dalam Quran sebanyak 3 kali. Bukan senang nak sebut dalam Quran tu 3 kali. Jadi barokah tak? Yes, insya-Allah barokah. Jadi itulah banyak khasiat-khasiat yang ramai tak tahu. Delima pun kaya dengan serat, kaya dengan vitamin, kaya dengan mineral. Semua dah ada dalam delima, sebab delima kita ni adalah delima yang organik, natural dan alami, dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Kat sini dah ada kelulusan Kementerian Kesihatan. Di proses mengambil daripada biji, kulit, empulo, keseluruhan buah tu. Masya Allah, dia punya kulit putih ni adalah anti kanser. Apa untuk orang yang ada masalah kanser. So yang tak ada masalah kanser bolehlah makan, tak ada masalah pun, boleh. Cuma kebaikan dia lebih kepada kalau ada anti kanser mesti kena makan delima. Contohnya macam itulah, nak bagi faham. Okay, so anda jika ada apa-apa boleh je WhatsApp kepada Kak Izzan, nombor Kak Izzan bagi tadi, tim Kak Izzan, dan boleh tanya Kak Izzan. InsyaAllah Kak Izzan cuma bantu sebaik yang boleh, insyaAllah. Yang penting Kak Izzan nak sharekan ilmu ni kepada anda yang tak tahu. InsyaAllah anda boleh tahu, boleh tahu. Dan kalau anda tak nak pun, tak nak ambil pun tak apa, share lah kepada kawan-kawan anda yang lain yang mungkin yang memerlukan pertolongan anda, ilmu-ilmu yang tu. Jadi sekurang-kurangnya kita bantu orang lain pun kita dapat pahala. Betul tak? Jadi Kak Izzan showkan pada diri Kak Izzan sendiri. Marilah kita beramal di masa yang sekarang ni, sebab minyak zaitun, delima, Cukatin boleh menguatkan sistem imuniti kita,
boleh menguatkan sistem imuniti kita, boleh menguatkan sistem jantung kita, boleh memang minyak zaitun boleh merawat jantung ya. Boleh merawat imuniti, sistem pencernaan, sistem pernafasan, delima ya, delima sistem pernafasan, sistem jantung bagi sihat dan sistem saraf, usus. Memang tiga ni adalah set yang terbaik. Yang nak bagus lagi adalah tambah minyak habatus sauda. Ini set. Okey. Ini set yang anda perlu amalkan setiap hari insya-Allah. Paling-paling kalau berkemampuan, kalau tak mampu tak apa, ambil 2 pun dah cukup. 3 ni pun dah cukup, dah sangat bagus. Insya-Allah. Sebab apa? Kesihatan tu lebih bernilai daripada segala-galanya. Kak Iza sukalah ingat kata-kata Syuk yang bukanlah nak ni kan. Kata-kata Syuk itu menyentuh perasaan hati Kak Iza. Memang betul. Sebab Kak Iza pernah sakit, jadi Kak Iza tahu perasaan dia. Dia pernah sakit, jadi apabila dia cakap macam tu, Kak Iza tahu dia, Kak Iza boleh menyelami hati perasaan dia. Dia kata duit dia banyak sekalipun, dia kata dia tak boleh kembalikan Siti Sarah dalam hidup dia. Tak guna duit banyak masa tu, dia kata, tapi dia tak boleh mendatangkan atau tak datang kembalikan Siti Sarah dalam hidup dia. Sebab dia kata bukan duit bukanlah segala-galanya, tetapi kesihatan adalah segala-galanya. Betul tak? Jadi dalam yang Kak Iza sebut-sebut ni, dia mempunyai kaya vitamin C, kaya vitamin A, kaya vitamin D, kaya vitamin E, kaya vitamin K. Komplit. Dia punya antioksidan dah 30 kali ganda, dan ada yang 60 kali ganda. Masya Allah. So kita memerlukan apa? Suplemen. Untuk apa? Sihat ya. So ambillah vitamin natural, alami, organik ni daripada buah-buah yang disebut dalam Quran. InsyaAllah sangat bagus. InsyaAllah Kak Iza harap semoga perkongsian Kak Iza hari ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda semua. Mudah-mudahan insyaAllah. Dan Kak Iza minta maaf jika ada tersalah cakap, tersasu bahasa, mohon maaf. Yang baik itu semua datang daripada Allah SWT. Yang tak baik itu daripada kesilapan Kak Iza sendiri. Iza mohon maaf insyaAllah ya. Okay. Kalau tak ada halangan melintang apa-apa, insyaAllah Kak Iza share lagi besok di waktu yang sama 5.30 ya. Hari ini dah terlewat 6.30, sepatutnya 5.30. Dah terlewat sikit. So Kak Iza minta maaf. So insyaAllah kita jumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.